Bertemu lagi dalam rancangan Nadwah Ramadan. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya daripada Abu Umamah Sudai ibnu Ajlan radhiyallahu anhu berkata, aku berkata yang bermaksud, wahai Rasulullah, perintahkanlah saya dengan suatu amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berpuasa kerana tidak ada amalan yang sebanding dengannya. Saya berkata, wahai Rasulullah, perintahkanlah saya dengan satu amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berpuasa kerana tiada amalan yang sebanding dengannya. Saya berkata lagi, wahai Rasulullah, suruhlah saya dengan satu amalan. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu berpuasa kerana sesungguhnya tiada amalan yang sepertinya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dalam riwayat An-Nasa'i, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah murni bi amrin yanfa'uni Allahu bih. Qal alaika bis-siyami fa innahu la mithla lahu. Atau kama qala, saya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, perintahkanlah saya dengan satu perkara yang Allah mendatangkan manfaatnya kepada saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berpuasa kerana sesungguhnya tiada amalan sepertinya. Diriwayatkan lagi oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhul bihil jannah. Qal alaika bisiyami fa innahu la mithla lah. Saya berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah saya satu amalan yang dengannya saya dapat masuk syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berpuasa kerana tiada yang serupa dengannya. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada potongan hadis-hadis yang telah dinyatakan sebentar tadi, ini menunjukkan bahawa kelebihan berpuasa di bulan Ramadan itu sangat tinggi kedudukannya. Tidak dapat untuk kita sangkalkan lagi. Sesungguhnya syariat puasa ini bukan saja mendatangkan kemanfaatan kepada kita dari sudut kesihatan, namun ia mendatangkan lebih daripada itu, zahir dan batin. Sehinggalah yang telah kita bincangkan sebelum ini, terdapat satu pintu syurga yang dinamakan pintu Rayyan, pintu yang khusus untuk orang-orang yang telah berpuasa di bulan Ramadan. Justru sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, marilah kita memahami beberapa tingkatan puasa yang telah dibagikan oleh Hujjatul Islam, Syekhul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Iaitulah tingkatan ini terbahagi kepada 3: puasa umum, puasa khusus, puasa khususul khusus. Tidak penonton yang dirahmati oleh Allah, puasa umum ialah puasa bagi orang mukmin yang boleh kita katakan masih lagi berada dalam keadaan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang berpuasa dengan peringkat ini, dia hanya boleh menahan makan dan minum dan boleh menahan syahwatnya dari melakukan persetubuhan dengan isterinya, tetapi matanya masih lagi mata keranjang, telinganya masih lagi melakukan maksiat, kakinya masih menghalakan ke tempat maksiat. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah, ini puasa orang awam. Inilah puasa yang Nabi kata tidak ada manfaat baginya melainkan lapar dan dahaga.
sesungguhnya rugilah di kalangan kita yang masih berpuasa sedemikian rupa. Mungkin kita telah berpuasa sedari kecil. Kita tengok, kita nilai umur kita pada usia sekarang, contohnya 35 tahun, tolak 12 tahun yang lepas, pada usia kita 12 tahun, kita telah pun berpuasa lebih kurang 23 tahun. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, adakah selama 23 tahun ini kita telah berpuasa mengikut disiplin ilmu puasa? Adakah kita telah berpuasa seumpama puasa yang biasa-biasa, yang mana yang telah kita sebutkan tadi? Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, orang yang puasa dari peringkat ini belum dapat berpuasa dengan sebenar-benar puasa, kerana masalah rohaninya, masalah batinnya, hati masih ada lagi sifat mazmumah. Ada ujub, ada riya, takabbur, sum'ah dan sebagainya. Dan puasa ini tidak memberi kesan pada jiwanya. Malanglah apabila ada juga di kalangan kita yang berpuasa tetapi tidak mendirikan solat. Dan inilah yang banyak berlaku dalam masyarakat hari ini, yang tidak memahami konsep dan falsafah puasa yang sebenar. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah sekalian, puasa khusus tingkatan yang kedua disebut sebagai puasa golongan al-abrar, al-muflihun dan al-faizun. Puasa bagi orang yang menang, orang berjaya. Kerana selain daripada menahan hatinya, selain daripada melakukan puasa daripada lapar dan dahaga, hatinya dapat meninggalkan hal-hal dunia yang halal dan yang harus. Artinya dia tidak makan, tidak minum, serta tidak mendekati isterinya di siang hari. Dia juga dapat memelihara panca indera dari melakukan maksiat dan sebagainya. Dan mudah-mudahan suatu masa dan ketika nanti kita dapat tingkatan yang ketiga, puasa khususul khusus, yang mana puasa ini lebih tinggi daripada puasa khusus. Yang puasa ini terdiri daripada orang-orang yang menjadi kekasih Allah, dari golongan muqarrabin yang hampir dengan Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa meningkatkan peringkat puasa kita ini. Mudah-mudahan kita ingin mendapat manfaat daripada ayat yang disebutkan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Akhirnya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, insya-Allah. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.